Okey, kita mula soalan pertama. Okey, ada 3 sebutan pertama bagi satu janjang aritmetik. Okey, dia bagi. Tengok saja soalan jenis ini. Okey, cikgu tahu kalau kita tengok 3 ini, dia tak macam janjang aritmetik kan. Tapi kalau soalan kata dia adalah janjang aritmetik, kita tahulah beza sepunya dia mesti sama. So, apa yang awak buat ialah awak gunakan rumus beza sepunya. Awak ambil 2 sebutan yang berturutan. So, mula-mula ambil yang pertama ini. So, pastikan kamu bubuh kurungan di sini sebab nanti ada perubahan tanda. Di mana sini jadi tolak, sini jadi tambah. Kalau kamu tak buat kurungan di situ, belakang tu awak masih tolak. So, kawan kamu dapatlah D pertama. Okey. Lepas itu dia buat pula yang kedua ini Okey, dia dapatlah D yang kedua. Boleh? So, dapat dua-dua D dan mereka sepatutnya samalah. Okey, mereka sepatutnya sama. Nak kata dia persamaan serentak pun boleh ataupun terus cakap aja D dia sama. Okey, D1 sama dengan D2 pun boleh. Nak kata persamaan serentak pun cikgu terima sebab dia memang ada kaitan. So, awak selesaikan, awak dapatlah nilai X awak ialah 8. Nilai S awak ialah 8. Tapi soalan bukan tanya apakah nilai X. Soalan tanya apakah beza sepunya. So, selepas awak dapat nilai X ini, kamu pakailah kawan kamu sebab sebutan kita ialah 12 tolak X, kemudian 18, kemudian 4X. So, mula-mula kawan kamu cari dulu sebutan pertama. Soalan tak tanya tapi akan pakai pun tak apalah, cari-carilah. Okay? So, awak cari dapat ini. Tapi ini sebenarnya soalan tak tanya untuk bahagian A. Lepas tu, bila nak cari D, kawan kamu sudah kira ini ialah 4. Dia sudah tahu ini dah 8, dikira sudah 4. So, dia buat 18 tolak 4. So, dapat 14. Pun boleh. Ataupun ini satu kaedah dia. Dan kaedah ini awak dapat A dan D serentak lah. Satu lagi kaedah yang awak boleh buat ialah, tadi awak sudah cari 2 kali D kan? 1 kali D awak ialah 6 tambah X. 1 kali lagi D awak ialah 4X tolak 18. So, kalau soalan ini setakat nak tanya apakah D, sebenarnya awak boleh juga terus tambahkan 6 tambah 8, dapat juga 14 pun boleh. Ataupun masuk di sini 4 kali 8 tolak 18, dapat tak 14? Kamu pun boleh dapat 14. So, tak kisah mana satu kamu pakailah. Kalau soalan ini hanya tanya apakah beza sepunya lah. Tapi kalau kita tengok yang seterusnya, memang soalan ini lepas tu kita perlu tahu A. So, pakai cara pakai cara dini ini pun okey lah sebab nanti kita memang perlu A. Okey? Boleh ya? So, terpulang kepada kamu. So, bila cikgu tanya hasil tambah sebutan ke-10 hingga sebutan ke-20, kalau kamu ingat cikgu ada pernah bagi rumus, kita ambil S20 tolak 1 kurang daripada dia. So, S9. Okay, so S10 tolak S9. Okay, masukkan awak punya inilah A awak, inilah D awak. So, kalau kamu tengok soalan ini, kalau awak tahu S20 tolak S9, tapi kalau jawapan A awak salah, awak masuk di sini, nilai pun akan salah lah. Tapi awak masih dapat makan kaedah. So, awak dapat jawapan 2,200. Okey, betul. Ya. Kalau soalan ini ini cara pertama. Cara kedua apa yang awak boleh buat? Okey, kita ada 3 sebutan ini kan? Kita ada 3 sebutan ini. Awak masukkan aja. Okey, yang pertama ialah 4. Kedua ialah 18. Ketiga, 4 kali 8, 32. Okey, di mana kita nampak setiap kali kita tambah 14 kan? Setiap kali kita tambah 14. So, kalau kamu ingat, kamu boleh juga pakai teknik kalkulator yang cikgu ajar itu. Awak buat 4 sama dengan
Kemudian tambah 14. Okey, awak akan bila saya tekan sama dengan dapat 18. Tekan lagi dapat 32. Awak boleh pergi senaraikan sehingga 20 seputan. Cikgu buat kejap. Boleh juga pakai cara ini. Sudah berapa? 2, 4, 6, 8, 1, 1, 6, 1, 3, 0. Okey, lepas tu cikgu buat lagi, cikgu sambung sini ya. Cikgu sambung sini ya. So ada lagi 1, 1, 4, 4, 1, 5, 8, 1, 5, 8, 1, 7, 2, 1, 8, 6, 200, 2, 14, 2, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 5, 6. Cukup kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, satu lagi 270. Okey, cikgu pergi senaraikan sampai sebutan ke-20. Lepas itu cikgu tambahkan sebutan yang ke-10. So awak kena bilanglah sebutan ke-10 ialah mula daripada sebutan ini sehingga ini. So awak tulis macam inilah, awak tulis metod kedua awak boleh tulis okey 130 tambah 144 tambah 158 tambah dot. Okey, bergantung kepada cara kamu tulis. Macam cikgu sudah senaraikan semua, maka cikgu boleh dot. Lepas tu cikgu beritahu nombor terakhir cikgu tambah iaitu 230. Kalau kamu kira jawapan pun sepatutnya 2200. Kamu boleh pakai cara ini. Khasnya untuk sesiapa sudah lupa apakah rumus ini. S20 tolak S9 ke, S20 tolak S10 ke, tak tahu. Tak tahu jangan cuba nasi itu. Kalau awak cuba tulis ini S10, habis semua. Habis semua. Sebab rumus salah. So apa yang kita buat, awak pergi senaraikan. Soalan yang kita boleh senaraikan, awak pergi senaraikan pun tak apa. Tapi ingat macam cikgu cakaplah, senarai. Kalau benda ini melibatkan hasil tambah, awak kena beritahu pemeriksa kertas awak tambah daripada nombor apa sampai nombor apa. Kalau awak tidak senaraikan di tepi macam cikgu, awak kena tulis semua nombor lah. 130 tambah 144 tambah 158 tambah 172 tambah 186 tambah sampai 270. Kena tulis lengkap. Sebab cikgu sudah senaraikan, maka cikgu boleh tulis macam ini. Boleh dalam exam dapat markah penuh juga. Itu soalan satu. Kalau ada apa-apa nak tanya, awak boleh potong saja. Potong cikgu, saya nak tanya satu soalan. Cikgu boleh terus jawab. Boleh Okey, cikgu pergi kepada soalan 2. Sorry. Bila cikgu pergi kepada soalan 2, cikgu tanya, hasil tambah, cikgu bagi rumus. Ini adalah soalan cikgu bagi rumus, cikgu tanya sesuatu lagi. Memang kalau kamu tengok dalam modul saya, cikgu ada satu bahagian latihan khas untuk dia. So kalau soalan A, cikgu tanya S7, kamu tak payah gunakan rumus yang awak hafal selama ini. Di mana kalau JA, M per 2, 2A tambah M terus, tak payah. Gunakan rumus yang dia bagi. Sebab rumus yang dia bagi ini hanya ada N yang perlu kita tahu. Kalau awak gunakan rumus yang kita hafal itu, iaitu M per 2, 2A tambah M tolak 1D, kita perlu tahu N, kita perlu tahu A, bila kita perlu tahu D, baru boleh jawab soalan ini. So kita gunakan rumus yang dia bagi itu, kita setakat masukkan sajalah. N kita ialah 7, kita masukkan nilai N kita, iaitu 7. Lepas tu kira. Dapatlah jawapan 133. Okey, betul? Dapatlah jawapan 133. Okay, lepas tu bila cikgu tanya sebutan ke-7. Sebutan ke-7 ialah T7. So kalau kamu ingat apa yang cikgu tadi, yang sebutan 9 sampai sebutan 20 itu sama idea dia lah. So kita akan gunakan S7 tolak S, satu nombor kurang daripada dia, iaitu S6. So macam kawan kamu, S7 sudah ada, dia tak kira semula, boleh? Dia hanya perlu kira S6. So pastikan sebab sini melibatkan tolak, sini melibatkan tolak, kurungan ini jangan lupa.
Sebab kalau awak lupa letak kurungan ini, nanti dia akan ganggu jawapan ya. Khasnya kalau siapa yang terus tekan kalkulator sampai habis punya. So kamu dapat jawapan 34, betul? Okey ya. Ada apa Tania? Okey, kita pergi kepada soalan 3. Mana pergi? Okey. Soalan 3. Okey, sekali lagi kalau kamu tengok cikgu bagi hasil tambah N sebutan pertama. Ini pun satu soalan di mana cikgu macam soalan 2 tadi. Hanya kali ini cikgu tak cakap N sebutan pertama, cikgu cakap P sebutan pertama. Tak apalah, sama aja. Okey. So cikgu bagi SP, hanya awak akan nampak pelik sikit ialah kali ini kalau soalan 2 tadi dia SN, dalam ini dalam sebutan N. Yang ini dia SP tapi dalam ini langsung tak ada P. Tak apalah, kita ikut saja Okey, dia kata Q ialah pemalar, A ialah sebutan pertama dan 13 ialah sebutan terakhir. Okey, 13 ialah sebutan terakhir. Okey, dia kata berapa sebutan. Okey, tak ada. So soalan tanya, ungkapkan Q dalam sebutan A. So kalau kamu tengok di sini, okey, kita ada rumus dia. Tapi rumus kita nak terus ganti tak boleh. Okay? Nak ganti apa pun tak boleh. Sebab ada tiga benda kita tak tahu. P, Q, A. Okay. Maklumat yang dia ada bagi kita ialah A ialah sebutan pertama. Kemudian 13 ialah sebutan terakhir. Tapi sebutan terakhir itu ke berapa kita tak tahu. Okay, sekarang soalan tanya, ungkapkan Q dalam sebutan P. Okay, ungkapkan Q dalam sebutan P. Okay, cikgu dapat ini. Husna, kenapa Q tolak 3 sama dengan P? Sebab saya ingat yang P dengan Q tolak 3 tu N. Sebab you ingat Q tolak 3 itu ialah N. Oh, tak. Okay. So, kita kenapa you akan... Oh, sebab you rasa sebab M per 2 Kalau sini M per 2... A tambah... Oh, kalau kamu banding dengan rumus ini. Kalau kamu banding dengan rumus ini, M per 2, kita ada satu rumus kan? A tambah sebutan terakhir. Boleh ke tak boleh ya? A tambah... kalau siapa ingat rumus ini, boleh. Sebab kalau kamu tengok, kalau ikut rumus ini, okay, kita ada satu rumus M per 2 kurungan sebutan pertama tambah sebutan terakhir. Kalau siapa ingat rumus inilah, maka awak akan tengok, okay, soalan memang bagi kita kan, A ialah A. Okay, soalan memang bagi kita, sebutan pertama ialah A, sebutan terakhir ialah 13. So kalau kamu ganti masuk ke dalam ini, belakang jadi sama kan, A tambah 13. Maka boleh macam Husna kata, Q tolak 3 sama dengan P. Q ayah. So Q tolak 3 adalah N kita. Dah ikut rumus ini kita ada kita pakai SP kan. So P itu ialah M. Boleh. Boleh. Kalau awak banding dengan rumus ini. Ataupun tengok boleh dah. Ataupun sebenarnya satu cara lagi awak boleh buat kalau siapa tak ingat rumus ini, awak memang tak boleh buat lah kan. Okay. Kalau siapa tak ingat rumus ini, satu lagi awak boleh buat ialah ini. Ini. Kalau kamu masih ingat dalam modul cikgu bahagian ini, yang cikgu bagi SN, kemudian cikgu tanya benda lain tu, apa hubungan A dengan S? Nak cari siapa nak tolong jawab ini. Tak apalah Husna, awak tahu tak apa hubungan A dengan S? A sama dengan S apa? 1. Kamu boleh gunakan sifat ini. Maka bila saya ganti masuk, so maksudnya S1, okay? S1 saya ialah A. Kemudian Q tolak 3 per 2, A tambah 13. Kita tengok ringkaskan jadi, tapi macam panjang sikit Kita tengok kejap
So kalau saya buat, boleh ke? Kejap. A sama dengan Q tolak 3/2 A tambah Q dalam sebutan. Oh, tak boleh. Sebab kalau saya buat macam ini, P akan hilang. Oh, so nak tak nak memang kena macam ini. Nak tak nak memang kena macam ini. Kalau cikgu pakai ini, cikgu kalau pakai ini, soalan nak Q dalam sebutan P kan? Tapi cikgu punya ialah Q dan A. P saya sudah hilang. Tak boleh pakai ini. Sorry. Memang nak tak nak kena pakai rumus inilah. Rumus ini M/2 kurungan A tanpa L. Kalau kita terus banding, so Q tolak 3 sama dengan N. Dan N kita ialah P. Okey, memang kena pakai ini. Okey, lepas tu cikgu tanya, nyatakan julat bagi nilai Q. Apa yang tahu tentang nilai Q? So, Q tolak 3, okay, kita masih idea yang sama. Q tolak 3 ialah bilangan sebutan kan? N. So, kita akan tahu Q tolak 3, Q tolak 3 kena kurang daripada 13. Husna, kenapa Q tolak 3 kurang daripada 13? Sebab 13 sebutan terakhir. 13 itu ialah sebutan terakhir, tapi bukan bermaknanya dia ialah sebutan ke-13. Maksud saya, contoh, okay, untuk mungkin ada okay, contohnya ini, katakan sebutan kita ialah sebutan kita ialah 4, 7, 10, 13. Okay, contoh So, kalau cikgu tulis ini ialah satu janjang aritmetik kan? 4, 7, 10, 13. 13 ialah sebutan terakhir kan untuk janjang ini. Tapi tidak bermaknanya N kamu ini mesti N kamu ini ialah 13. Kalau ikut soalan ni, N kamu ialah 4. Mungkin awak kata, oh cikgu, N sama dengan 4, 4 kurang dari 13. Kalau ini, contohnya cikgu letak ini. Negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey. Untuk janjang ini, ini juga merupakan satu JA. Kalau tengok janjang ini, awak punya sebutan terakhir ialah 13. Tapi waktu itu N awak berapa? N awak 15. So, bila dia kata sebutan terakhir ialah 13, tidak ada, kita tak akan tahu ini ialah sebutan ke berapa. Mungkin, kalau cikgu bagi contoh pertama, waktu itu baru sebutan keempat. Kalau untuk ikut contoh kedua ini, waktu itu ialah sebutan ke-15. Okay? So, tidak ada hubungan itu. Dia kena kurang daripada 13. Tapi kita tahu, N ini ialah bilangan sebutan. So, kita tahu bilangan sebutan paling kecil berapa? 1. Okay? Bilangan sebutan paling kecil ialah 1. 1 boleh tak? Boleh. Boleh. Okay? So, sepatutnya, bukan macam ini. So, sepatutnya kita tulis, sepatutnya kita tulis bilangan sebutan itu Q tolak 3 kita kurang ataupun sama dengan 1. Boleh Dia tak boleh kosong. Kalau kosong maksudnya sebutan itu tak wujud. Sebutan itu tak wujud. So, kita paling kecil ialah 1. So, kalau kamu kira, so dia sepatutnya ialah 4. Cikgu cek jawapan kejap. Lebih besar cikgu tulis lebih kecil. Sorry. Tengok you punya simbol. Okay, sepatutnya lebih besar kan? Dia kena 1, 2, 3 dan ke atas. Sorry. Lebih besar ataupun sama dengan 1. So, bila awak buat ketaksamaan, okay, ini jawapan dia. Okay, ini salah. Boleh ya? Husna boleh faham? Siapa lagi? Husna dengan Nabila boleh faham? Faham. Ada sesiapa perlu saya terangkan pagi yang ini lagi? Apa-apa kamu nak tanya saya? Soalan ini tricky sikit lah. Tricky sikit. Ya.
So kita pergi kepada soalan 4. Ada apa kamu potong saya tau, sebab setengah jam ni cikgu jimat masa ni. Okey, soalan keempat, sebutan keempat satu janjang aritmetik ialah 14 dan sebutan kelima ialah 20. So ini awak, okey, cikgu bagi 14 ialah sebutan keempat, 20 ialah sebutan kelima. Dan cikgu sudah kata ini ialah janjang aritmetik. Okey, janjang aritmetik. So soalan tanya, apakah beza sepunya? So sebenarnya satu cara ialah awak pergi buat persamaan serentak. Maksudnya awak pakai T5 sama dengan 20, kemudian masukkan formula dapat satu persamaan. T4 sama dengan 14 dapat satu persamaan, lepas tu buat persamaan serentak. Ini cara formal. Tapi soalan ini, kawan kamu nampak shortcut dia. Sebab secara kebetulan soalan ini cikgu bagi sebutan kelima dan sebutan keempat. Dua sebutan yang berturut-turut. So kita tahu beza sepunya, kalau saya ambil dua sebutan berturut-turut, saya tolak, saya boleh dapat. So kawan kamu pakai saja formula beza sepunya. Boleh. Boleh dia nampak shortcut dia. Siapa yang tak nampak shortcut dia, dia akan buat panjang sikit lah. Dia akan buat panjang sikit. So kamu dapat jawapan 6, betul? Okey, B, cikgu tanya, apakah hasil tambah 35 sebutan pertama bagi janjang itu? Okey, sebab kawan kamu pakai shortcut ini, so bila nak jawab soalan B, dia perlu cari A dululah. Dia perlu cari A dulu. Kalau siapa pergi buat persamaan serentak kepada ini, bila awak selesaikan persamaan ini, memang awak terus dapat A dan D. Okey, mungkin cikgu tunjukkan ya. Sekejap. Okay, mungkin cikgu tunjukkan So, sebutan kelima A tambah 4D sama dengan 20. Sebutan keempat A tambah 3D sama dengan 14. Okay, so cikgu buat tolak cikgu buat tolak. So, bila cikgu buat tolak, sini 3D, sini dapat 6. Lepas tu cikgu ganti masuk, contohnya cikgu ganti masuk dalam persamaan kedua ini. So, A tambah 3 kali 6 sama dengan 14. Sebab cikgu pakai kaedah penghapusan. So, itu sebabnya bila awak tengok cikgu buat ini, kita masih kena buat algebra lagi. So, A sama dengan 14 tolak 18 dapat negatif 4. Macam kawan kamu. Boleh So, kalau siapa tadi gunakan teknik lama iaitu buat persamaan serentak punya, bila awak selesaikan ini, awak sudah terus dapat A dan D lah. Okay. Kalau nampak shortcut ini pun bagus juga sebenarnya sebab jimat masa. Kalau kamu nampak shortcut ini, maka bila cikgu tanya sebutan pertama tak ada, so kawan kamu pakai teknik, dia tahu sebutan kelima, sebutan keempat, dia tengok dengan cara terbalik. So, kalau sebutan ini pergi ini ialah tambah 6, balik mesti tolak 6 dah. So dia buat tolak 6, tolak 6, tolak 6. Awak boleh pakai kalkulator 20 sama dengan tolak 6 sama dengan dapat 14, sama dengan dapat 8, sama dengan dapat 2, sama dengan dapat negatif 4. So kamu ada kamu ada A, kamu ada D. Okay, dua-dua sudah ada. Bila soalan tanya hasil tambah 35 sebutan, kita masuk ke dalam formula sajalah. So pastikan gunakan formula JA. Jangan salah rumus JA dengan JG. Kalau awak salah rumus itu terus 0 mark So dapat jawapan 3430. Okey, boleh? Okey, cikgu sambung lagi. Boleh satu soalan lagi kok. Okey, soalan 5. Okey, cikgu bagi sebutan ketiga satu janjang. Okey, sebutan ketiga. So ini sebutan ketiga ialah 32. Satu persamaan cikgu bagi. Lepas tu cikgu bagi hasil tambah sebutan ketiga dan sebutan keempat. Kamu boleh buat S4 tolak S2. Okey, tapi cikgu nampak kawan kamu dia terus saja sebab baru dua sebutan. So daripada buat S4 tolak S3, awak boleh buat aja sebutan ketiga tambah sebutan keempat. Dan memang ini lebih senang. Memang ini lebih senang So kawan kamu pakai saja sebutan ketiga tambah sebutan keempat, dan sebutan ketiga kita tahu jawapan 32. Soalan yang bagi kita. So dia pun masukkan, dia dapatlah sebutan keempat
Dia dapatlah sebutan keempat. So kalau kita ada sebutan ketiga, kita ada sebutan keempat. Kalau soal kita nak tahu nisbah sepunya, kita bahagi. Boleh? Kita bahagi. So lepas tu dia pun cara yang sama ke, sebutan pertama 32. Okey. Ada silap di sini. Aku cek jawapan kejap. Soalan 5. Ada silap di sini, sorry. Kita sepatutnya sebutan keempat tolak bagi sebutan ketiga kan? So terbalik. Siapa ini? Mustaqim? Mustaqim ada? Mustaqim ada? Mustaqim ada tak? Oh ya, orang tak ada. Tak apalah, cikgu terangkan sajalah. Dia tak ada di sini. Okay, so bagi saya, Mustaqim ada dua kesalahan. Tadi cikgu terlepas pandang satu, cikgu nampak yang kedua. Okay, kesalahan pertama dia, nisbah sepatutnya sebutan belakang bagi sebutan depan. Bukan nombor besar bagi nombor kecil. Bukan nombor besar bagi nombor kecil. Okay, lepas tu, katakan jawapan ini betul. Sebenarnya jawapan ini salah. Katakan jawapan ini betul, kamu kena faham sekarang sebutan keempat ialah negatif 16, sebutan ketiga ialah 32. Okey. Ikut Mustaqim hubungan ini ialah darab negatif 2 lah. Benda ini salah. So sepatutnya kalau kita nak term balik, dia sepatutnya bahagi negatif 2. Ini sepatutnya bahagi. So Mustaqim telah lakukan dua kali kesalahan. Dua kali kesalahan. Okay. Kalau yang betul cikgu betulkan, yang betulkan dia sepatutnya ini ialah negatif 16 bagi 32 dan dia dapat negatif 1/2. Okey, nanti bila sampai sini ialah 32 bahagilah sebab kita nak term balik. Bahagi negatif 1/2. Awak kan dapat jawapan ini betul, sebenarnya baiklah. Sebab bahagi negatif 1/2 akan jadi darab negatif 2. Tapi kalau cikgu semak, Mustaqim tak dapat markah walaupun dia punya jawapan pertama ini betul. Sebutan pertama dia betul. Tapi bagi saya dia sebenarnya dua kali salah benda itu jadi betul. So dia tak akan dapat markah. Soalan ni kalau semak memang ikut kamu sekarang semak daripada kaedah betul baru jawapan betul, maka kalau kes macam Mustaqim ini cikgu tak akan bagi markah. Cikgu tak akan bagi markah di kawasan ini. Dua kali salah sebenarnya. Walaupun accidentally dalam sebutan pertama betul balik. So bila cikgu tanya apakah hasil tanpa ketak terhinggaan, kita akan pakai formula sajalah. So sekarang masalah inilah masalah ini Sebenarnya soalan ini. Satu lagi, tadi macam cikgu tadi kan tak perasan kesalahan di sini, tapi cikgu nampak kesalahan di sini. Okey, sebenarnya bila cikgu sampai sini pun cikgu akan tahu ada something wrong. Ada sesuatu tak benar. Sebab soalan ini tanya hasil tanpa ketak terhinggaan. Tapi awak punya nisbah sepunya negatif 2. Tak mungkin. Kalau kamu tengok rumus hasil tanpa ketak terhinggaan, dia ada wajibkan untuk tanya hasil tanpa ketak terhinggaan, awak punya nisbah sepunya mesti antara negatif 1 sampai 1. Kosong tak boleh lah. Ataupun awak nampak dia tulis macam ini. Dia tulis macam ini. Kalau rumus dia. So bukan semua soalan cikgu boleh tanya hasil tanpa ketak terhinggaan. Kalau ikut pengiraan kita dapat nisbah kita negatif 2, cikgu tak mungkin tanya awak hasil tanpa ketak terhinggaan. So kalau awak nampak cikgu tanya, mesti something wrong kepada jawapan sebelum ini. Okay? So awak kira baliklah. So dapat jawapan kejap. Negatif 1/2, 128 ini. 256/3. Okey, cikgu tengok ada jawapan kedua, Nuha punya, kita tengok. Nuha pakai, okey. Nuha buat betul lah, dia buat terbalik. Maksud saya dia buat nisbah punya yang betul. Terbalik tulislah. Okey, ini betul. Okey, awak bagi saya negatif setengah pun boleh, awak bagi saya negatif 1/2 pun boleh. Yang ini dia betul, dia buat bahagi. Okey. Bila kita nisbah sepunya, kalau nisbah sepunya kita ialah negatif 0.5, maksudnya darab negatif 0.5. So bila kita nak buat kerja balik,
Kerja balik sepatutnya bahagi negatif 0.5. Macam ini. Betul. So, okay, tengok dapat jawapan 128. Boleh? Nuha ini betul. Tak ada masalah. Okay, 5B. 5B, so bila awak punya A dan R sudah betul, kan D, dapatlah betul lah. Okay, so Nuha punya betul. Okay, cikgu sampai sini dulu. Jangan leave dulu, cikgu perlu ambil kehadiran kejap. Bukan in the call, sorry.